itu hutang, kami bayar. Tapi apa sebab dipulang balik? Nah, ini masalah lain. Dia memulangkan kembali semua. Sebab itu kami mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Tinggi insya-Allah pada 4 Februari 2010. Yang ini dah kita ambil. Jadi artinya hutang ni kita bukan saja mengaku, bahkan secara ni kita membayar, cari kawan-kawan yang boleh nolong kan. Membayar. Bahkan kalau tuan-tuan kalau kawan-kawan tengok macam mana kita menghantar surat kepada GLC supaya tolong kita bayarkan ini semua, dan semua GLC balas surat kami nak nolong. Tetapi kami memilih Yayasan Melaka kerana dia yayasan. Jadi sama apa nama kita kata, sama tujuan. Jadi kita terima dia. GLC lain banyak nak tolong juga. Semuanya menjawab, ya. Jadi kalau kami pilih GLC ataupun sikap-sikap perniagaan, ada juga ketakutan kami, takut ngap. Jangan boleh ngap. Maka kami memilih yayasan. Tetapi tak baik juga. Kemudian yang keempat isunya ialah saya ada kepentingan. Semua anak-anak syarikat yang ditubuh oleh YBK memang nama saya. Bila kita nak tubuh syarikat, kena 2 orang. Dan seorang pegang RM1 Syekh. Dan bila saya pegang RM1, Tuan Haji Tamim pegang RM1, tertubuhlah sebuah syarikat. RM1 itu 50%, RM1 itu 50%, jadinya 100%. Tetapi kami itu nomini kepada YBK, lengkap semua. Takkanlah nak cerita, nak tunjuk kat sini apa terasdik kami, tanda tangan letakkan tanah apa semua, borang 49, semua dah siap lengkap dah. Itu memang dinasihatkan oleh lawyer kami sejak mula-mula lagi. Semua hal-hal ni semuanya berlaku semua macam tu. Jadi perkara macam ini ialah perkara yang saya fikir melampau lah. Sebab Pak Adik ialah seorang pakar ekonomi dan berniaga pandai. Takkan kalau macam ni pun nak tuduh supaya persepsi orang kepada YBK ni jadi tak elok. Jadi yang lain-lainnya saya tengok yang isu 5 ni ialah tak telus. Isu tak telus ni nak mengajak orang supaya marah kepada YBK lah. Tak telus. Pertama, YBK tak telus. YBK ni bukannya syarikat berniaga. Nak mencari dalam tu apa saya tak untung. YBK bukan syarikat berniaga, tetapi PYBK itu syarikat berniaga. Boleh ada untung rugi. Jadi YBK satu yayasan, satu lagi anak-anak syarikat yang sepatutnya memajukan tanah-tanah yang diberi. Ini ialah laporan isu 5 ni yang melihatkan bahawa 15% saja pentadbiran daripada keseluruhan perbelanjaan yang kita belanjakan daripada tahun 90 hingga 20 tahun sekarang ni, kita berjumlah perbelanjaan kita RM843,445,206.53 ni tu, dan pentadbirannya 15.1%. Macam zakat juga 1/8 daripada keseluruhan kutipan itu ialah untuk jentera. Jadi 15%. Ini cukup kita jaga. Sejak dari awal lagi kita dah melihat perkara ini sangat penting, kerana orang tak nak letak duit sini, lepas itu belanja pentadbirannya 60%. Orang tak mahu bagi derma kat kita. Ini kita memang cukup jaga. Isu ke-6 ialah ini pelantik Tan Sri Khalid mempertikaikan pelantikan Datin Hartini Osman sebagai ahli lembaga pemegang amanah. Mendakwa beliau menjadi pengarah dalam syarikat PYBK. Ini bohong. Sebagai ahli lembaga pemegang amanah memang dia dilantik, tapi bukan dilantik oleh saya. Dia dilantik oleh pengasas. Pengasas lantik dia. Pengasas melantik dia.
dengan satu watikah. Dan sebelum dia dilantik sebagai lembaga, dia ialah penasihat. Kami dalam lembaga ni ada sekarang ni 5 orang. 4 orang tu umur 60 tahun ke atas semua. Yang ini je seorang 40. Maka memang patut dia laju berjalan daripada yang 4 orang ni. Jadi memang artinya pelantikan ini bukan pelantikan ambil tangkap muat, tetapi udah lama. Daripada mula ditubuh, dah jadi penasihat, lepas itu naik taraf jadi lembaga pemegang amanah, dan sekarang, tetapi dalam anak-anak syarikat kita tak ada. Ya, isu ketujuh ni, ini juga pasal akaun, pasal Tan Sri Khalid pandai hal-hal akaun ni. Kenapa tak consolidatedkan akaun, ya? Jadi kita rasa belum perlu sampai peringkat itu, kerana baru nak dapat membina projek YBK atas tanah PUBK, itu dia baru satu. Kalau nak menjadi pun inilah yang meletup ni besok. Tapi dah tak boleh letup, kerana belum sempat dia letup, larasnya dah pusing oleh Tan Sri Khalid yang memiliki kuasa. Dan laras itu dihala kepada kami balik, seolah-olah senapang untuk tembak balik kami semua. Sedangkan lembaga penganak umat 20 tahun dah buat kerja kebajikan, dan sepatutnya dari lembaga ni dapat award lah, dapat apa nama mereka dapat sijil lah. Tapi apa yang kami dapat dari kerajaan negeri yang sepatutnya menyukai orang-orang yang buat baik, tapi nampaknya berlawanan betul dengan asas dan dasar sebuah kerajaan. Dia nampaknya mengambil musuh kepada pihak-pihak yang nak menolong. Inilah apa nama yang kami hadap. Perkara 8, kerajaan negeri Selangor mempunyai kepentingan dalam YBK. Saya pun heran macam mana kerajaan negeri Selangor ada kepentingan dalam YBK. Kalau tuan-tuan boleh bagi tahu saya apa kepentingan dia. Dia satu entiti. YBK ni sebuah yayasan. Syarikat ini syarikat sendirian berhad. Dia ada undang-undangnya. Selagi undang-undang itu tidak dipatuhi, selagi undang-undang itu dipatuhi, dia tak ada apa-apa menyalahi siapa pun. Segala-galanya ini, ya, yang ke-9, syarikat UBK tidak layak untuk menjalankan projek pembinaan UiTM. Ini dahsyat betul lah. Syarikat ini tidak layak. Sedangkan Bank Pembangunan kata layak, yang akan bagi pinjaman 300 juta. PFI punya konsep ni. PFI ni, ini yang saya nak sebutkan, ya. Ini tak ada tulis dalam ni. Datuk Sri Khalid kata kerajaan Malaysia sepatutnya terus berhubung dengan kerajaan negeri.